السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pertama sekali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa mengistiqamahkan kita di dalam kebaikan. Kita bermohon dan meminta kepada Allah agar kita sentiasa di dalam pertolongan Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita semua dipelihara oleh Allah dari perkara yang menjadi asbab kemurkaan Allah. Mudah-mudahan kita semua di dalam petunjuk demi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai tadbir masjid ini kerana menjemput saya untuk sama-sama dengan tuan-tuan. Kedatangan saya pada malam ini sekadar silaturahmi dan tidak ada niat untuk saya mengajar dan sebagainya, tetapi sekadar menghubungkan silaturahim di antara kita agar pertemuan ini menjadi saksi dan menjadi tanda besok kita di padang mahsyar. Semoga kita dapat duduk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zillu. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Maka salah satu golongannya ialah mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang mengasbabkan diri kita akan rosak dan segala amal perbuatan kita menjadi rosak.
diri kita menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kita dekat dengan Allah, walhal kita sebenarnya masih melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa dan kita sangka kita orang yang hampir dengan Allah, walhal kita dalam golongan yang semakin jauh pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zahir kita beramal seperti amalan orang yang dekat dengan Allah, tetapi hakikatnya kita adalah orang yang jauh sangat dengan Allah. Sebab itu apa yang Allah tunjukkan kepada kita dalam ayat, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Golongan yang sentiasa ingat Allah pagi, petang, siang, malam, berdiri, duduk, baring, mereka sentiasa ingat Allah. Bagaimana orang yang sentiasa ingat Allah? Iaitu mereka yang sentiasa hatinya terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak pernah lupa Allah. Dan ketika dia tidak pernah melupakan Allah, dia tidak lupa siapa dirinya. Ketika dia tidak pernah melupakan Allah, dia tak lupa diri dia, tuan-tuan. Ketika dia tak pernah lupa siapa diri dia, ketika itu dia tidak akan melangkaui batas-batas seorang hamba Allah. Kadang-kala kita melakukan perkara-perkara yang melampaui batas hak seorang hamba Allah. Kita melampaui batas sebagai hak seorang hamba Allah bila kita ada ilmu, kita rasa ingin membetulkan orang lain, walhal itu kesilapan yang besar. Kerana hidayah itu bukan milik kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sehebat manalah kita tak boleh memberikan hidayah. Ketika mana kita ada harta, waktu itu kita rasa kita boleh menyelesaikan masalah kesusahan. Kita boleh menyelesaikan masalah kesusahan orang lain.
Sebenarnya tidak. Kerana susah itu bukan pada zahirnya. Susah itu pada hatinya. Hati yang tak pernah cukup. Ini yang disebut oleh ulama sifat iffah. Hati yang berasa cukup. Bukannya kesusahan itu dilihat pada kehidupan. Kalau dilihat orang dulu lebih susah, tuan-tuan. Mak ayah kita, tok ki kita lebih susah. Tetapi mereka tidak merasakan kesusahan. Kerana apa? Pada zahir pandangan kita, tuan-tuan, mereka susah. Rupanya Allah memberikan kecukupan pada hati mereka itu, sehingga kan mereka lebih kaya daripada orang kaya. Hati mereka lebih kaya daripada seorang yang kaya harta. Tetapi zahir mereka hidup seperti mana fakir dan miskin. Kerana seseorang itu memandang kepada zahir yang berlaku. Dia memandang kepada pandangan yang dia lihat pada dua biji mata ini. Tetapi dia tidak memandang dengan mata basyariah dia, mata hatinya. Sebab itu, ketika kita nak menghilangkan rasa susah itu, bukannya dengan zahirat, harta zahir, dengan ilmu kita, dengan pangkat kita, sehingga kita melampaui batas hak seorang hamba. Ilmu hak hamba itu, belajar itu hak hamba. Tetapi yang memberi faham dan memberi ilmu itu adalah hak Allah. Doa adalah hak hamba. Tetapi yang memakbulkan doa itu adalah hak Allah. Usaha hak hamba. Tetapi yang menjayakan suatu usaha adalah Allah. Dan kita tak boleh lari daripada ketentuan dan kehendak Allah. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang nak menjatuhkan, menghinakan dan memuliakan kita, bukan kita, adalah pada kehendak iradah Allah. Pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, jika kita nak selamat, jika kita nak berjaya, maka kita pandang beberapa sifat yang disebutkan oleh ulama kepada kita. Yang pertama, janganlah kita sibuk kepada aib orang lain. Yang pertama, kata ulama, jangan kita sibuk dengan aib orang lain. Sebab kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika engkau sibuk dengan aib diri engkau, nescaya engkau tak ada kesempatan untuk memeriksa aib orang lain. Kita ni sebenarnya, tuan-tuan, diselimuti, dibungkus dengan kemuliaan Allah. Sebab itu kita tak nampak buruk kita. Allah tutup keburukan kita. Allah tutup keburukan kita, tuan-tuan. Sebenarnya kita banyak benda-benda buruk dalam diri kita.
Kenapa saya katakan begitu? Mungkin tuan-tuan perkara ini fitrah. Ketika seorang suami dan seorang isteri masih bersama, kita tak dengar pun keburukan isteri dan keburukan suami. Tapi selepas ia bercerai, yang kita dengar adalah keburukannya, bukan kebaikannya. Selama dia menjadi isteri kita dan kita menjadi suaminya, Allah tutup semuanya keaiban-keaiban kita. Jika kita tidak ada aib, kenapa selepas kita bercerai keluar banyak aib-aib kita? Orang ni suami aku dulu begini. Isteri aku dulu begini. Selepas mereka berpisah, Allah tutup segala keburukan kita, tuan-tuan, dengan kemuliaan Allah, dengan keelokan Allah. Sebab itu jika Allah telanjangkan kita, ni tuan-tuan, nescaya kita tidak akan mampu berhadap dengan sekalian makhluk Allah. Ini yang Allah tunjukkan kepada kita keadaan padang mahsyar, yang mana semua orang di padang mahsyar Allah telanjangkan. Tetapi malunya ditelanjangkan, ditanggalkan pakaian ini, kita tidak rasakan, kerana Allah telah telanjangkan aib-aib kita besok di yaumul mahsyar, sehingga kita tak malu bahawa kita sedang tidak berpakaian. Rupanya Allah telah telanjangkan diri kita yang sebenar. Sebab itu, selagi mana kita sibuk dan kita tidak berhenti menggali aib orang lain, kita jangan risau, tuan-tuan. Satu hari sampai masanya, aib kita akan digali oleh Allah satu persatu. Selagi mana di dalam dunia ini kita masih tidak berhenti untuk mencari aib orang lain, jangan risau. Sampai satu masanya Allah akan menggali aib kita satu, sehinggalah kita akan tertunduk malu di hadapan Allah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ayat ni diulang-ulang setiap minggu oleh imam. Suratul Sajadah. Kenapa tidak ada surah lain, tuan-tuan? Kenapa tidak ada surah lain? Kita kata surah ini ada warid dari Nabi SAW. Kenapa surah Sajadah? Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua Al-Insan. Setiap minggu kita diingatkan pada rakaat yang pertama, siapa kita? Kita dari mana? Bagaimana kita dijadikan oleh Allah? Allah didik kita setiap minggu, kamu jangan lupa. Siapa kamu, kata Allah. Permulaan awal suratul Sajadah, Allah menyatakan siapa Allah. Allah nyatakan siapa Allah, seolah-olah kalau boleh kita katakan begini, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita.
Aku ini, aku ini, aku ini. Lalu Allah menyatakan, siapa kamu? Allah bagi tahu kita, kita dijadikan daripada ini, ini. Sehingga kan kita ni diberikan pendengaran dan penglihatan untuk kita mendapat faedah daripadanya. Allah terangkan dalam surah As-Sajadah, awalnya cerita ini hal keadaan yaumul akhirah. Lalu kita bersujud tentang ayat orang yang beriman, tanda orang beriman pada ketika itu. Lalu disunatkan untuk kita bersujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sampai saja pada ayat itu semua orang disunatkan sujud, dan Allah nyatakan kepada kita bahawasanya orang yang beriman dengan ayat Allah, tuan-tuan, biha kharru sujjada, diingatkan tentang ayat Allah, apa yang berlaku kepada mereka. Kharru sujjada, golongan ini segera sujud dan taat kepada Allah. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita dalam ayat lain, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tanda orang beriman, setiap kali dia dengar ayat Allah, iman dia makin bertambah dan bertambah. Tapi Allah bagi tahu kita, siapakah golongan ini yang apabila disebutkan, diingatkan tentang ayat Allah, mereka boleh sujud, mereka boleh bertasbih, mereka boleh balik kepada Allah. Wahum la yastakbirun, mereka orang yang tak sombong dengan Allah. Tetapi jika mana dalam hati kita ada kesombongan yang besar, dibacalah ayat Allah, terus dengar ayat Allah, terus dibacakan ayat Allah, tetapi tidak mengambil apa-apa pengajaran. Kita rasa kita orang hebat, tuan-tuan, tetapi rupanya kita pada sisi Allah sama seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada awalnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Rupa dalam hati kita ada penyakit yang besar. Kita dengar ayat Allah setiap kali, setiap minggu diingatkan perkara yang sama. Diingatkan perkara yang sama, tuan-tuan. Rakaat yang kedua pada subuh pagi Jumaat, diingatkan kita tentang ciri-ciri ahli syurga Allah. Dia bagi tahu kepada kita siapakah mereka-mereka ini. Tetapi hati kita tak ada rasa pun untuk jadi golongan-golongan ini. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab kita tak tengok aib kita, dan kita asyik tengok aib orang lain. Orang yang suka tengok aib orang lain sebab dia rasa dia telah sempurna, walhal dia masih buruk dan masih jahat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata ulama, jika dalam hati kamu terlintas akan buruk sangka, kata ulama, maka kau katakanlah pada dirimu, sangkaan yang buruk itu adalah dirimu sendiri. Jika lalulah
akan lintasan sangkaan buruk kita kepada orang lain, maka kata ulama, maka kau letakkanlah bahawa sangkaanmu itu adalah dirimu sendiri. Hakikatnya sedemikian, tuan-tuan. Sebenarnya yang banyak buruk ini kita, yang banyak salah ini kita, yang banyak tidak baik ini kita. Tetapi sebab kita merasakan kita lebih baik, ketika itulah kita akan memandang orang lain itu tidak baik. Sangkaan buruk itu kita letak pada orang lain. Kita tidak meletakkan sangkaan buruk itu kepada diri kita sendiri. Yang keduanya, tuan-tuan, jika kita nak selamat, hilangkanlah qaswatul qulub, iaitu hati yang keras. Kita tanya, tuan-tuan, hati kita lembut ke keras? Kita tanya diri kita. Tuan-tuan, kalau tengok saya memang nampak hebat. Tuan-tuan tengok serban saya, tuan-tuan tengok jubah saya, tuan-tuan tengok lidak saya, nampak hebat. Tapi siapa saya pada sisi Allah? Siapa saya pada sisi Allah? Dan kita semua kena tanya diri kita hari ini, tuan-tuan, siapa aku pada sisi Allah? Siapa aku pada sisi Allah? Adakah hati aku ini lembut dengan Allah? Atau hati aku ini keras dengan Allah? Ketika kita bersama Allah, apa perasaan kita? Tuan-tuan, ketika solat, baca Quran, berzikir, apa perasaan kita? Kita kata Allah lah Tuhan kita, Allah lah kekasih kita, Allah lah pentadbir kita. Tuan-tuan, ketika kita bersama Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Mentadbir, takkan tak ada rasa apa-apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, satu hari Sultan datang kampung kita, dan Sultan panggil duduk di tepi kita. Sultan panggil, minta duduk tepi dia. Tuan-tuan ada rasa apa-apa tak? Ke tuan-tuan rasa kosong Tuan-tuan rasa seronok Dalam ramai-ramai orang dalam kampung, Sultan panggil tuan-tuan, duduk dengan Sultan. Kita rasa seronok Kita rasa akulah orang hebat dalam kampung ini. Kita rasa dekat sangat dengan Sultan Kita akan tertanya-tanya, kenapa Sultan panggil aku Aku bukan kerabat diraja. Kenapa Sultan panggil aku Aku bukan ada jasa benda pun. Dengan makhluk kita boleh rasa, tuan-tuan. Dengan Allah, kenapa kita kosong? Dengan makhluk kita boleh rasa. Kenapa dengan Allah kita kosong? Perlu kita tanya diri kita, sebenarnya siapa aku Siapa aku pada sisi Allah? Sehingga kan umur aku hampir 60 tahun, aku tak pernah merasakan apa-apa pun. Tuan-tuan, benda baik yang kita buat sekarang ini belum boleh menjamin untuk kita menjadi ahli syurga Allah. Belum, tuan-tuan. Sebab itu Ibnu Athaillah Askandariyah, dia sebut pada matan yang pertama kitab Hikam,
Jangan kita berpegang kepada amalan. Sebab apa tuan-tuan? Ibn Atta'illah katakan demikian. Amalan ni boleh rosak tuan-tuan. Amalan boleh rosak jika kita tidak menjaga amalan tersebut. Setiap kali masjid yang saya pergi, saya tanya hal yang sama. Siapa yang berani menyatakan diri dia pada tahun ini bermula 1 Januari tidak mengumpat, tidak kata ke orang sehingga bulan ini? Siapa yang berani mengatakan saya daripada 1 Januari sehinggalah bulan ni tak pernah kata ke orang lagi, tak pernah dengar buruk orang, tak pernah dengar aib orang, tak pernah kata aib orang? Siapa yang berani mengatakan demikian? Jika dia tuan-tuan katakan dalam tahun ini saya tak mengumpat langsung, kitalah orang yang Allah telah pilih. Tetapi jika kita kata banyak kali dah, jadi apa amalan saleh yang kita ada sekarang? Kerana Nabi kata, orang yang mendengar dan berkata aib orang lain, seluruh amal baiknya hilang. Dari mana amal salah kita tuan-tuan? Mana amal baik kita yang ada yang tinggal? Disebabkan hati kita tidak lembut dengan Allah. Pada waktu itulah tuan-tuan, kita tak rasa apa-apa ketika kita bersama Allah. Kita bangun malam, kita tak rasa apa-apa. Dia memang bangun malam tuan-tuan. Kita memang bangun malam, kita bangun. Ketika kita bersendirian, kita dengan Allah. Kita memang semayang sunat, semayang tahajud, semayang itu, semayang ini. Tapi kenapa kita tak ada apa-apa pun? Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Dalam surah As-Sajadah Allah nyatakan sedemikian. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kamu tak tahu perkara yang disembunyi oleh Allah. Kita bangun malam tuan-tuan. Kita bangun malam. Ini golongan yang dah bangun malam. Kita bangun setiap malam, bangun setiap malam, bangun setiap malam. Allah nyatakan kepada kita, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa rahsia tu? Apa perkara yang Allah sembunyikan kepada kita? Sehingga kan hati kita semakin baik dengan Allah. Sehingga kan hati kita boleh menjadi semakin tunduk dengan Allah. Rupanya tuan-tuan, ada amalan yang menjadi sia-sia pada sisi Allah. Ada amalan yang menjadikan amalan itu sia-sia pada pandangan Allah. Itu yang selalu saya katakan dalam kuliah saya. Kita zikir, tasbih, selawat. Ada orang yang langsung tak zikir, tak tasbih dan tak selawat. Tapi ada orang yang selawatnya banyak. Sehari sampai ribu-ribu. Tetapi kenapa selawatnya ribu-ribu? Dia masih jahat. Yang ni perlu kita tanya. Sepatutnya orang yang banyak selawat, lagi banyak selawat, lagi baik. Tapi kenapa lagi banyak selawat, hatinya makin rosak? Dengan asbab-asbab yang kecil, dia telah rosak.
tetapi dia terus berselawat. Tapi hatinya rosak, hatinya pecah, hatinya buruk sangka, hatinya. Kenapa ni? Di selawat aku ni jadi apa? Itu yang selalu saya nyatakan di dalam kuliah saya. Abdullah bin Ubay duduk sama Rasul, semayang sama Sayyidina Rasul, tapi kenapa dia tidak beriman? Bermaknanya, kalau kita letak pada selawat itu, dia lebih berselawat daripada kita. Abdullah bin Ubay ini bukan sekadar Allahumma salli ala Muhammad. Abdullah bin Ubay bukan sekadar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tetapi dia berada di sisi Sayyidina Muhammad. Dia bukan sekadar mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetapi Abdullah bin Ubay, dia berada di sisi Sayyidina Muhammad. Jadi kenapa dia tak boleh jadi baik? Kenapa dia masih bapa munafik? Rupanya selawat hanya selawat, tasbih hanya tasbih, istighfar hanya istighfar, tahlil hanya tahlil. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kesombongan kita jelas. Masa bila tuan-tuan? Kadang-kadang doa lepas sembahyang saja kita tak mahu. Saya doa Ustaz, tapi tangan kita duduk mana? Hati kita duduk mana? Imam ini sedang doa tuan-tuan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Tangan kita letak di kepala lutut ya tuan-tuan. Ketika seorang hamba Allah meminta, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Kita letak tangan kita di lutut tuan-tuan. Kita seolah-olah macam tak berharap. Lantak kamu lah ya Allah. Mu nak uji kaku mu uji. Mu tak sebui. Lantak kamu lah. Aku pitih banyak dalam bank. Tanah aku banyak. Bukan kata 2-3 hektar, puluh hektar. Anak aku berjaya belaka. Se-doktor, se-lawyer, seorang gini, seorang ini. Dah agak rahmatmu. Lapak kamu ha. Ketika kita dengar perkataan, ya Allah, masukkan aku dalam syurga Engkau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hati kita cakap apa tuan-tuan? Hati kita cakap apa tuan-tuan? Ketika itu adakah dalam hati kita, ya Allah, aku harap sangatlah masuk syurga Engkau. Ke kita tak ada jadi apa-apa? Langsung tidak mengambil apa-apa perhatian. Begini tuan-tuan. Tuan-tuan, lalu di bandar, tuan-tuan jumpa satu kawasan festival. Ada orang buat benda-benda lah,
jualan ke apa-apa ke. Tentu kalau ada festival ataupun karnival tuan-tuan, dia orang guna mikrofon ni membesar suara. Enggak gitu tak? Dia akan cerita kepada kita ni apa benda. Ketika tuan-tuan memang ahli karnival, tuan-tuan lalu hati tuan-tuan terpanggil tak nak tahu, tuan-tuan tak dengar, gitu tak? Tapi kalau tuan-tuan tak berasa nak, tuan-tuan buat benda, tuan-tuan akan lalu gitu lah. Kalau orang tanya, mau lalu tak di tapak karnival tu, tapak pesta? Lalu kata. Mau dengar tak apa orang tu kata? Aku tak dengar, tak berasa nak dengar. Tidak ada rasa minat, tuan-tuan, lalu kita tak ambil tahu. Gitulah keadaan kita. Ketika kita tak minat dengan syurga Allah, kita tak ambil tahu. Walhal tak ada siapa pun seseorang yang paling kaya, yang paling besar, yang ada syurga Allah. Yang ada syurga hanya Allah. Tak ada siapa pun yang boleh keluarkan kita dari neraka melainkan Allah. Tapi ketika seorang hamba Allah meminta syurga dan jauhkan dari neraka, kita tak rasa nak. Tuan-tuan, kenapa saya cakap benda ni? Rupanya dalam sedar tak sedar kita jadi orang sombong. Orang keliling tak tahu kita sombong, yang tahu Allah. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tidak akan sekali-kali masuk syurga Allah jika mana dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Total. Allah larang orang yang sombong masuk syurga Allah. Saya sebenarnya yang banyak. Saya baca Quran, bulan Ramadan khatam Quran. Siapa kita? Siapa iblis? Iblis tak beramal ke tuan-tuan? Iblis tak sujud ke tuan-tuan? Iblis tidak tasbih ke tuan-tuan? Iblis tidak tahmid ke tuan-tuan? Iblis tidak bertakbir ke tuan-tuan? Tetapi dengan sifat sombong, Allah keluarkan dia daripada syurga Allah. Kerana dirinya yang tak mau menerima akan peringatan-peringatan daripada Allah. Kemudian kata ulama, jika kita nak selamat tuan-tuan, tinggalkanlah, kurangkanlah akan hubbud dunia, kasih pada dunia. Dunia ni tak salah. Kenapa tak salah? Sebab Allah kata tak salah. Dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila engkau dah selesai semayang, berteraburlah di muka bumi, ibtahu min fadlillah, kamu ambillah nikmat Allah apa yang ada, yang kamu ada di sekeliling kamu. Sebab dunia ni memang Allah ciptakan untuk kita tuan-tuan. Tapi Allah ingatkan kita, wazkurullah zikran katsira.
Kau jangan lupa aku, kata Allah. Ketika kau mula lupa aku, kau mula mencintai selain aku, kata Allah. Kita mula cinta dunia, kita lupa cinta kepada yang mencipta dunia. Kita mula kasih harta, seolah-olah kita telah terlupa siapakah yang mencipta harta itu. Kita mula kasih duit, kita terlupa siapakah yang mengkurniakan duit itu kepada kita. Maka ketika itu, jika sebaliknya, kita akan jadi orang yang dicelakakan oleh Allah. Bukan la'allakum tuflihun, tuan-tuan. Kalau orang yang ingat Allah, maka Allah janjikan la'allakum tuflihun, kamu akan berjaya. Tapi kalau sebaliknya, kamu akan cilaka, kata Allah. Kita dicelakakan dengan dunia ini sendiri. Tuan-tuan, benda ini berlaku dan terus berlaku. Berlaku, dan berapa ramai orang rosak dengan harta ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang bergaduh sebab nak berebut kitab seorang ayah yang ditinggalkan? Pernah tak tuan-tuan jumpa? Ayah dia ni tok guru, banyak kitab di rumah. Selepas ayah dia meninggal dunia, bergaduh. Aku nak kitab ni, aku nak kitab ni, aku nak kitab ni, aku nak kitab ni. Bergaduh, tak boleh kitab tu gaduh, tuan-tuan. Balah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Balah sebab berebut kitab ayah. Tuan-tuan pernah dengar? Ada tak sejarah, tuan? Tapi tuan-tuan pernah dengar tak? Balah sebab harta pusaka, pitih yang ayah dia tinggal, tanah, rumah, barang kemas yang ibu dan mak dia tinggalkan. Ada tuan-tuan dengar? Jadi sebenarnya kitab ni dunia ke akhirat. Jadi kita dicelakakan dengan dunia itu sendiri. Tapi orang masih tak sedar cilakanya. Bermula sangkaan buruk itu dengan dunia itu. Bermula perkelahian, perbalahan dengan dunia itu. Tuan-tuan, kita ada duit RM100, lalu kita bagikan orang di sekeliling kita, 10 orang, RM10, RM10, kita rasa rugi tak, tuan-tuan? Habis duit kita. Duit kita itu saja yang ada, RM100, tuan-tuan. Kita bagi 10 orang. 10 riyal, kita rasa benda, tuan-tuan. Kita rasa apa, tuan-tuan? Habis pitih tu. Pandai nak buat gana, kata. Habis dah. Tuan-tuan, ketika tuan-tuan ada 10 jenis tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Satu lagi subhanallahil azim wa bihamdihi. Satu lagi subhanallah adada khalqi. Subhanallah zinata arsy. Sampailah habis tasbih ini. 10 jenis tasbih itu tuan-tuan bagi kepada 10 orang. Tuan-tuan rasa rugi tak? Rasa tak tuan-tuan rugi? Buat apa pula? Hak kalimah tasbih ni pun pekerjaannya beri. Duit tadi pekerjaannya beri juga. Buih putih. Kenapa yang dunia tadi kita rasa rugi? Ustaz, kalau ilmu makin bagi makin tambah. Tuan-tuan, tidak ada janji Allah dalam Quran. Orang yang memberi sekali ditambah 10 kali ganda. Kenapa dengan ilmu kita percaya dengan Allah, dengan harta kita tak percaya dengan Allah?
Tuan-tuan, saya nak bertanya dengan orang yang hadir. Jika kita menolak satu daripada ayat Allah di dalam Al-Quran, apakah kita masih boleh mengatakan kita orang yang beriman kepada Allah? Saya nak tanya tuan-tuan, cuma pertanyaan saya dengan nada yang tinggi. Boleh tak tuan-tuan? Kita tak percaya satu daripada ayat Allah. Boleh tak kita letakkan diri kita orang beriman, ataupun kita perlu tolak seluruh Al-Quran, ataupun cukup dengan satu ayat, ataupun dengan satu huruf saja, boleh menidakkan kita sebagai seorang beriman? Apa jawapan tuan-tuan? Kita tak percaya satu ayat Allah, jadi masih tak kita beriman tuan-tuan? Saya tak pandai tuan-tuan, saya tak pandai. Itu saya kena tanya tuan-tuan, kenapa ayat ilmu itu kita yakin, tetapi ayat tentang harta kita tidak yakin? Tuan-tuan, ketika masa kita tidak yakin itu, Allah cabut nyawa kita. Ada tak hadis yang Nabi kata, umat aku pagi-pagi beriman, petang-petang kafir, petang-petang beriman, malam-malam kafir. Ketika kita kafir, Allah tarik nyawa kita. Tuan-tuan, bukan senang nak masuk syurga. Bukan cukup dengan salat saja. Bukan cukup dengan mengerjakan rukun Islam yang 5 saja. Tapi jaga akidah kita, jaga iman kita. Itu rukun Islam, seawalnya diletakkan akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Tuan-tuan, kalau yang itu selesai, semayang selesai, puasa selesai, zakat selesai, haji selesai. Tapi kalau itu tak selesai, 4 yang bawah tak selesai. Semayang jadi semayang, puasa jadi puasa, zakat jadi puasa, zakat, haji jadi haji, tapi tak jadi apa-apa. Betul, walaupun buat haji, buat umrah banyak kali, tapi akhlak masih tidak berubah. Sebab apa tuan-tuan? Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim ketika selesai menyiapkan akan Baitillahil Allahu siapkan Kaabah. Allah kata kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, kau naiklah di atas bukit dan berserulah dan sekalian hamba-hambaku. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, macam mana aku nak seru? Kalau aku seru, suara aku tak sampai kepada satu dunia. Ya Ibrahim, kerja seru tu kerja engkau, kerja menyampaikan seruan itu kerjaku. Kayak gimana? Ketika Allah bagi peluang ini kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Iblis datang menghadap Allah. Ya Allah, boleh tak aku nak seru kau? Allah kata seru. Maka kata ulama, siapa yang telah mendengar seruan Nabi Allah Ibrahim ketika ia mengerjakan haji dan umrah dan ia balik, tandanya mabrur. Apa tanda haji dan umrah yang mabrur? Kebaikan makin bertambah, akhlaknya makin baik. Sebab dia dah tengok Nabi, dia dah jumpa Nabi, dia dah ziarah Nabi. Takkan ziarah orang baik makin jahat? Dia dah ziarah Jabal Uhud, makam syuhada. Takkan ziarah orang baik makin jahat? Tentu ziarah orang baik makin baik. Tanda orang yang mendengar seruan Iblis balik daripada haji dan umrah, tidak ada perubahan daripada sudut kebaikannya dan dia bertambah jahat. Itu tanda. Mudah ya tuan-tuan. Allah bagi kita tanda-tanda dan terus tanda.
Kemudian apa kita perlu buat, tuan-tuan? Iaitu jika kita nak selamat, nak dapat kebahagiaan dalam hidup ini semua, tuan-tuan, kekalkan rasa malu dengan Allah. Kekalkan rasa malu. Jangan sedikit rasa malu. Kita ni, tuan-tuan, macam orang minta sedekah, tuan-tuan. Nak makan, kita minta dengan Allah. Nak tidur, minta dengan Allah. Nak sihat, minta dengan Allah. Saya bukan minta sedekah kalau Ustaz, saya ada duit. Tunggu ketika kamu susah. Kamu cari siapa? Kita cari siapa? Ketika kita sakit, kita cari siapa? Cari doktor, Ustaz. Ya ke? Memang zahirnya kita pergi ke doktor, tapi hati kita kata, ya Allah, sihatkan aku. Doktor boleh beri kita ubat, tapi dia tak boleh beri kita sihat. Doktor boleh bagi kita ubat, tetapi dia tak boleh bagi kita sihat. Ketika kita jumpa doktor, kita boleh ubat, lalu kita minta sihat kepada Allah. Ya Allah, aku dah makan ubat, sihatkanlah aku, ya Allah. Rupanya baru kita tahu yang kita ni lemah. Baru kita tahu yang kita ni lemah. Betul tak, tuan-tuan? Ketika semua orang ada di sekeliling kita, kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat. Betul tak? Ketika orang tinggalkan kita, kita tinggal seorang-seorang. Ketika itu kita rasa apa, tuan-tuan? Ketika itu baru kita kembali kepada asal. Kita akan cari Allah. Masa kita ramai-ramai itu, kita tak peduli pun hal. Sebab kita kata, aku ada kawan, aku ada orang ni, aku ada orang ni. Tak peduli pun Allah. Ketika semua orang tinggalkan kita, baru kita perasan, baru kita sedar yang kita ada Allah. Bertahun-tahun kita tinggalkan Allah, pada akhirnya baru kita cari Allah. Inilah yang kita katakan orang yang jahat pada sisi Allah, tapi nampak baik pada zahirnya. Yang terakhir, tuan-tuan, yang terakhir, berhentikan segala kezaliman dan kemaksiatan. Berhentilah dari buat zalim dan buat maksiat. Tuan-tuan, hinanya maksiat besar, dan mulianya orang yang meninggalkan maksiat. Dia tinggal, dia nak jadi orang baik. Dia berusaha nak jadi orang baik. Dia minta dengan Allah nak jadi orang baik. Ya Allah, tolonglah jadikan aku orang baik. Aku tak kuat, ya Allah. Ya Allah, tolonglah pimpin aku nak jadi orang baik. Aku tak kuat, aku sombong dengan Engkau, ya Allah. Kita tahu keadaan kita besok bila Allah dah letakkan kita dalam yang lahat. Apa kemuliaan orang yang meninggalkan maksiat? Allah berikan kecukupan dalam hidupnya tanpa harta. Allah berikan kekuatan padanya tanpa pasukan. Allah berikan kekuatan padanya tanpa adanya pasukan bala tentera, tapi dia kuat, tuan-tuan. Dia nampak saja seorang-seorang, tapi dia kuat. Orang lain kalau tengok kuat tak kuat bila dia ada bodyguard. Dia ada bodyguard, dia ada pasukan. Rupanya, tuan-tuan, orang yang mula meninggalkan kejahatan maksiat, Allah muliakan dia dengan kekuatan tanpa ada pasukan.
Sebab mereka ni yakin dengan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Benda ni bukan jadi zikir, tapi jadikan akidah. Tak ada siapa yang boleh bagi manfaat dan mudarat melainkan Allah. Berkumpullah seluruh dunia, seluruh makhluk Allah dalam dunia nak mudaratkan kita, tetap tak boleh mudarat jika Allah tak kehendaki. Berkumpullah seluruh manusia, makhluk dalam dunia, jika nak bagi kita pertolongan, jika Allah tak izinkan, Allah tak kehendaki, nescaya kita tak dapat manfaat. Apa cerita ni? Apa akidah yang kita kena pegang? Mesti ke seorang guru yang alim kita boleh jadi alim, tuan-tuan? Pasti ya, tuan-tuan? Tak pasti. Walaupun guru ni alim, tetapi murid yang berada dengan guru yang alim belum tentu dia alim. Kerana apa? Kerana yang menghendaki seorang itu alim atau tidak adalah Allah. Kenapa saya cakap macam tu? Ini kenyataan. Tuan-tuan pergi sekolah Hafiz, ada 20 orang murid, belajar dengan jadual yang sama, guru yang sama. Kenapa dalam 20 orang, seorang dia yang hafal 30 juzuk, 19 lagi tak hafal? 19 lagi dapat 5, dapat 10, dapat 20. Kenapa tak semua 30? Guru yang sama, jadual yang sama, peraturan yang sama. Sebab ilmu itu hak Allah. Maka jadi akidah, ketika itu kita tidak bergantung kepada makhluk, kita bergantung hanya kepada Allah. Tuan-tuan, pasti ke orang yang ada harta, dia boleh tolong orang susah? Tuan-tuan pasti tak? Orang kaya boleh tolong orang susah? Tuan-tuan pasti tak semua orang kaya tolong orang susah? Pasti, tuan-tuan. Jadi pasti ke harta tu? Kenapa? Sebab hak hidayah itu bukan hak orang kaya. Bukan wajib ada harta boleh bersedekah, tak. Kita dulu nak buat surau, hak yang bagi 10 riyal, 20 riyal ni orang kaya ke orang tak berapa kaya? Hak pakai kereta Porsche ke, hak pakai Honda, hak pala bulat tu? Itu RM10 buat surau. Nah itu dah tak mudah, tuan-tuan. Ya tak? Rupanya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Ini, tuan-tuan, jika kita ada perkara-perkara ini dan kita dapat hilangkan dalam diri kita, insya-Allah kita dalam kasih sayang Allah. Allah akan sayang kita. Jika mana kita melihat semua yang ada di sekeliling kita adalah ujian daripada Allah. Saya, tuan-tuan, saya berpandang macam ni. Apa yang Allah datang kat saya, sebenarnya dalam hati saya akan berkata, Ya Allah, apakah perkara ini menjadi ujian atas aku? Kau nak uji aku? Aku nak jual tak kasih sayang aku kepada engkau dengan apa yang telah kau kurniakan kepada aku? Allah datang kat kita, nikmat harta, berpaling tak kita dengan kasih Allah? Maka jika kita melihat sedemikian, kita selamat. Ya Allah, walaupun kau datangkan kepada aku harta yang banyak, tapi harta ini tak boleh lagi menggugat kasih aku kepada engkau, Ya Allah.
sayang aku pada Engkau ya Allah, cinta aku pada Engkau ya Allah. Begitulah orang yang Allah selamatkan. Kita belajar tentang benda ini. Jadi setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita kena minta dengan Allah, berlindung dengan Allah. Jangan apa yang Allah berikan kepada kita, setiap nikmat, menjadikan kita berpaling daripada Allah. Kalau nak selamat, tuan-tuan, macam itulah. Allah bagi kita pangkat, dengan sebab pangkat ini kita berpaling daripada Allah. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf ya tuan-tuan, sebab mungkin tuan-tuan tak dapat apa-apa daripada insan ini, sebab saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai. Cuma ini adalah takdir Allah atas saya. Allah tentukan kepada saya perkara ini dalam hidup ini, dan saya bersyukur dengan Allah. Daripada Allah biarkan kita bergelumang dengan dosa dan maksiat. Dulu kita semua berada, bukan tuan-tuan, bukan kita semua, mungkin saya kot, berada dalam satu tempat yang tak baik. Jadi Allah kutip saya tuan-tuan, Allah ambil saya daripada tempat-tempat yang tidak baik. Allah letakkan dalam masjid-masjid bersama dengan orang-orang baik macam tuan-tuan. Jadi saya syukur dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala kekalkan anugerah ini sehingga saya mati. Dan saya berlindung dengan Allah daripada Allah ambil saya balik daripada tempat yang baik, letakkan semula kepada tempat yang tidak baik. Perkara ini paling kita takuti tuan-tuan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab kita semua dalam takdir Allah. Sebab itu orang boleh beriman dengan Allah, tapi orang banyak menolak takdir Allah. Orang boleh beriman dengan Nabi, tetapi ramai orang menolak akan takdir Allah. Baik itu takdir ini diletakkan pada rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar Allah. Orang boleh beriman dengan Allah, tapi orang tak boleh beriman dengan takdir Allah. Jadi dari orang ini. Tak. Asbabnya macam tu. Tapi jika kita balik semua kepada takdir Allah, barulah jelas kalam la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Barulah betul pegangan kita. Kalau tak, kita cuma la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa. Lalu orang tanya, kenapa baca la haula wa la quwata illa? Nak buah rezeki, nak mudah urusan. Itu kelebihan. Orang kafir pun Allah murahkan rezeki. Ramai orang kafir kaya tak? Orang paling kaya dalam dunia ni orang kafir tentang sekarang. Tapi mana la haula wala? Sebab tidak ada akidah la haula wala kepada orang kafir. Akidahnya kalau ada duit senang, kalau ada pangkat senang. Lepas itu sampai keluar perkataan apa? Money is everything. Money is everything. Duit adalah segala-galanya. Dan kalau boleh, kalau kita ada duit, kita boleh buat apa saja yang kita suka. Ini bukan orang Islam. Orang Islam, Allah adalah segala-galanya. Jika kita ada Allah, bersama Allah, selesai semua perkara. Kenapa pula? Sebab yang maha kaya Allah, yang miskin kita. Jadi bersama yang maha kaya, kaya tak tuan-tuan?
kaya dah. Tapi sebab kita tak nak sama dengan yang maha kaya, kita cari yang miskin. Jadi kita terus dalam keadaan miskin. Kenapa? Ilmu kita ada, tapi meletakkan ilmu itu tidak tepat. Cukuplah setakat ini saya dengan tuan-tuan. 8.30 dan saya minta doa semua orang. Mudah-mudahan tuan-tuan dan jamaah masjid ini sentiasa doakan saya dalam keberkatan dan dalam redha Allah. Mudah-mudahan saya dapat mati husnul khatimah. Dan itu saja permintaan saya kepada tuan-tuan. Dan tuan-tuan tolong jangan lupakan saya dunia dan akhirat. Kerana tuan-tuan orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang banyak beramal, dan ilmu tuan-tuan hebat. Jadi saya mohon kepada orang-orang hebat di tempat ini untuk mendoakan saya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, menjadikan kami tidak berpaling daripada Engkau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jangan Kau cabut kasih sayang kami kepadamu, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, setiap apa yang Kau berikan kepada kami, jangan Kau kurangkan langsung kasih sayang atas kami, ya Allah. Dan jangan Kau cabut kasih kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, terimalah segala amalan kami yang tidak seberapa ini, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau jauhkan kami daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau sesatkan kami semula, ya Arhamar Rahim. Seperti mana dulu kami telah sesat jauh daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, janganlah sampai saat kami nak menemui Engkau, Kau sesatkan kami kembali, ya Arhamar Rahim. Tolonglah kami, ya Allah, pimpinlah kami terus, ya Allah, sehinggalah kami menghembuskan nafas kami yang terakhir dengan kalimah-Mu, ya Allah, dengan menyebut asma-Mu, ya Allah. Ketika kami saat-saat akhir, kami akan tutup mata kami untuk melihat dunia ini, ya Allah, kerana Kau gantikan pandangan kami, Allah, dengan melihat akan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah pertemuan itu, ya Allah, dengan kami dapat menyebut akan nama-Mu ketika kami sakaratul maut. Ya Allah, jadikan saat kematian kami kekasih kami dan kekasih-Mu, ya Allah, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunggu-nunggu kedatangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, walaupun kami ini orang sombong, salah banyak, dosa banyak, silap banyak, ya Allah, tapi kami mohon, Kau islahkanlah kami, ya Allah, betulkanlah kami, ya Allah, baikilah akan akhlak kami, diri kami, istri dan anak-anak kami semua, ya Allah. Ya Allah, malam ini Kau telah himpunkan kami dalam masjid ini. Jadikan perhimpunan ini satu rahmat atas kami, ya Allah. Bukan hanya sekadar mati saja, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami seru nama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kami panggil akan-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Jangan Kau berpaling daripada kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kami sedikit wang dalam syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikan kami sedikit wang dalam syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikan kami sedikit wang dalam syurga Engkau, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين.